Kalau musuh dapat, habis tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan lah yang tuan-tuan duk geram Israel ni. Tuan-tuan marah ni, duk teringat dekat Palestin, Gaza ni. Tiba-tiba takdir katalah Perdana Menteri Umum, bagi rakyat Malaysia yang nak bersama-sama membantu, membela tanah Gaza, sempadan dibuka. Tuan-tuan mau pergi? Tobatlah. Demonstrasi boleh. Dia ikat dulu bendera Palestin tu dari kepala sampai buku lali penuh. Tiba-tiba kerajaan umum, siapa nak pergi Gaza, pergi. Tobat. Pergi belum tentu boleh balik. Malah pergi tu belum tentu balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam ini dapat sama-sama kita bersua dan kita bertemu di dalam rumah Allah Taala yang mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kapet baru tuan-tuan. Nah, saya merasmikan kuliah di atas kapet baru masjid tuan-tuan ni. Alhamdulillah, cantik. Mudah-mudahan dengan kapet baru ni tambah semangatlah untuk kita datang beribadat nanti tuan-tuan, insya-Allah. Saya teringat satu kisah yang berlaku dekat saya, kes kapet masjid ni lah. Ada satu orang kenalan saya ni tuan-tuan, dia ni kedekut yang amat. Saya bisa cerita dah, dia kedekut yang amat. Tahap kedekut dia tak boleh bawa kira makan bihun sup tak order ayak. Di kedai dia makan bihun sup, dia tak order ayak. Bila tanya pasal apa tak order ayak, dia kata dah sup ada dah. Kedekut. Satu hari dia sakit. Dia sakit, duk ngap, sakit. Isteri dia call saya pergi ziarah dia. Ziarah, saya kata dekat dia lah, antaranya yang saya sebut, saya kata ni, duit banyak. Duit banyak tuan-tuan, dalam dia punya akaun dia juta duit. Sebab bapak dia ni orang kampung bapak dia ni orang kaya.
Bila satu tanah mereka ni kena pengambilan kerajaan. Kerajaan ambil, dapat banyak lah. Dan dia ni pula anak lelaki, tunggal bapak dia ni. Masa tu dia dengan mak dia ada, bahagi-bahagi, banyak jugalah. Mak dia pula meninggal, boleh dekat dia pula duit tu. Tapi kena kut. Saya kata ni duit banyak duk buat menatang apa, saya kata ni sedekah. Sebab Nabi kata, ubatilah orang yang sakit tu dengan bersedekah. Bukan saya kata dekat dia. Dia kata nak sedekah dekat mana ustaz? Saya kata berlambak tempat sedekah. Dan jangan bagi dekat sekolah saya tak mau. Sebab saya takut lagi bila saya bercakap lagu tu dia bagi, anak-anak dia kata ni ustaz nak ambil kesempatan. Saya kata saya tak mau. Bagi kat tempat lain. Saya nasihat atas dasar kawan. Dia kata ustaz tolong urus ustaz, saya nak sedekah dekat mana? Saya kata no dekat masjid kita no. Saya duk pergi mengajak masjid dia. Masjid qaryah dia. Saya kata tu masjid abang tu. Dia duk buat kapet, duk cari dana nak buat kapet. Dia pun duk dia penat sungguh. Dia penat. Sebulan sebelum tu saya pergi. Dia duk sakit. Saya kata ni awak tak masuk hospital. Dia kata duk tunggu turn nak buat rawatan. Hospital kerajaan. Saya kata duk buat menatang apa duit berjuta duk tunggu hospital kerajaan. Hospital kerajaan tu untuk orang susah macam kami ni ya. Duit berjuta pi lah private. Swasta punya hospital. Bini dia kata tu lah ustaz marah sikit dia kedekut lah ustaz. Duit berjuta. Saya kata abang buat apa? Nanti abang mati, bini abang menikah lain, laki baru dia dapat. Terus dia bertukar pergi hospital. Sampai di hospital tu. Habis rawatan 4 hari ke 5 hari. Dia balik tu lah yang saya pergi ziarah dia tu. Saya kata macam mana nampak penat okey sikit? Dia kata okey sikit lah. Dia main dekat saya, dia kata 25,000. Kena kos rawatan. Saya kata duit ada. Tu saya kata ni sedekah. Saya kata ni masjid nak tukar kapet. Dia kata banyak mana nak bagi ustaz? Saya kata bagilah banyak dah, duit banyak. Dia kata banyak mana? Saya pun telefon setiap usaha masjid tu, mereka kata ada baki lebih kurang 12,000 lagi. Saya kata stop cari duit, nanti saya pergi hantar, ada orang nak bagi. Tak telefon, saya kata 12,000. Penat terus tuan-tuan, mula duduk lega tu, penat balik orang tua tu. Saya kata bagi. Dia pun bagi 12,000. Lepas tu bini dia urus pergi bagi. Elok macam ni. Hari ni siap pasang kapet, esok dia meninggal. Mayang jenazah atas kapet baru tu. Ni kapet tuan-tuan ni. Wakaf berkekalan. Selama mana lagi kapet ni duk ada tuan-tuan, selama tu lah tuan-tuan duk dapat pahala. Banyak mana ni habis kos ni? Kos keseluruhan apa? Tak tahu lah. Ya? Oh. Ni orang bagi seorang ke ramai yang bagi? Seorang yang bagi tuan-tuan. Tuan-tuan tengok malam ni kita ramai mana mai kuliah malam ni kat 40,000 orang. Semua pahala dia dapat. Tuan-tuan duk mengaji walaupun lena, pahala dapat kat orang yang wakaf tu. Dah mudahanlah Allah Ta'ala jadikan asbab untuk beliau ditempatkan di dalam syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sambung kitab kita tuan-tuan. Malam ni tak boleh mengajak lama-lama, sejuk. Hujan. Saya kencing dah tadi ni. Saya takut tuan-tuan terkencing dah kapek baru ni. Saya tak ada pergi kencing kat Dayak. Takut kapek baru dia kali mengaji lama-lama tuan-tuan ni. Bida'ah. Saya lagi, kapek tu. Muka surat 79. Yang ada kitab buka muka surat 79. 79 hadis yang ke-33 mencontohi sifat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum al-yawma sha'ima. Qala Abu Bakr, ana. Qala faman tabi'a minkum al-yawma janazatan. Qala Abu Bakr, ana. Qala faman at'ama minkum al-yawma miskina.
Qala Abu Bakrin, ana. Qala, faman 'ada minkum marida. Qala Abu Bakrin, ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannata, atau kama qala, rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Satu hari kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Tanya apa dia? Nabi tanya, man asbaha minkumul yawma sha'ima. Nabi tanya, siapa di pagi hari ini berpuasa sunat? Nabi tanya di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi kata, siapa di kalangan hampa hari ini, pagi ini yang berpuasa sunat? Siapa? Nabi tak tanya sahabat, siapa hari ini duit dah masuk, siapa yang hari ini dah makan? Tak. Nabi tanya dia, sahabat, siapa di kalangan hampa yang hari ini berpuasa? Semua sahabat ni diam. Qala Abu Bakrin, Abu Bakar menjawab, ana, saya ya Rasulullah. Ni dia, kata Sayyidina Abu Bakar. Soalan yang pertama, Nabi kata, siapa hari ini yang berpuasa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jawab, saya ya Rasulullah. Qala, faman tabi'a minkum al-yawma janazata. Nabi kata nak tanya ni soalan yang kedua. Siapa hari ini yang iring jenazah, yang pergi hantar jenazah? Yang kedua Nabi tanya. Siapa dia? Yang hari ini iring jenazah, yang hantar jenazah, hari ini siapa dia? Qala Abu Bakar, ana. Jawab Sayyidina Abu Bakar juga, saya ya Rasulullah. Qala, Nabi tanya soalan yang ketiga, faman at'ama minkum al-yawma miskina. Nabi tanya yang ketiga, siapa yang hari ini jamu orang miskin makan? Yang pergi jumpa orang miskin, bagi makanan dekat orang miskin. Siapa dia? Nabi tanya. Yang ketiga, yang jamu orang miskin ni makan. Qala Abu Bakrin, ana. Jawab Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Qala, Nabi tanya yang keempat, faman 'ada minkum marida. Yang keempat Nabi tanya, siapa hari ini yang ziarah orang sakit, menziarahi orang sakit? Siapa dia? Qala Abu Bakrin, ana. Aku ya Rasulullah. 4. Soalan 4. Yang pertama Nabi tanya, siapa hari ini yang berpuasa? Ni semua amalan yang Allah Ta'ala suka, Nabi bagi tahu. Sebab tu dalam satu hadis, Nabi kata apa dia? Kalaulah tidak memberati kepada umat aku, Nabi kata, kalau benda yang aku nak abang ni, yang aku nak bagi tahu ni, Nabi kata, tidak memberati kepada umat aku. Nabi tahu kita ni tuan-tuan malas. Orang kok dia kata penyegan. Tahu penyegan? Dia malas. Kedah ni dia ada 4 bahasa, 4 istilah, 4 gelaran untuk orang malas. Yang pertama malas. Atas pada malas dia panggil penyegan. Atas pada penyegan dia panggil balong. Atas pada balong liat. Yang ni tak boleh buat apa. Tuan-tuan duduk di Selangor satu ya, malas. Kedah tak kaya dengan bahasa. Malas, penyegan, balong liat. Faham tak lu? Angguk. Duk keras macam Tok Kong tu apa? Angguk. Sini dia malas. Orang Kedah tak? Malas. Okey, dalam 4 kategori ni, kalau dia malas sikit-sikit, nama dia malas. Kalau malas banyak sikit pada malas, dia panggil penyegan. Kalau banyak lagi balong liat. Nabi tahu kita malam ni bukan balong liat tu dah. Balik lagi laki tanya, laki dia tak main mengaji period.
Tanya ni, dia beli apa lah ni? Balok liat tu Nabi tahu kita ni penyegan. Nabi tahu kita ni balok. Nabi tahu kita ni malas. Nabi tahu. Sebab tu Nabi kata, kalau tidak memberati umat aku, benda yang aku nak abang ni, benda yang aku nak bagi tahu ni, kalau tidak memberati umat aku nak umat aku buat. Apa dia? Maklum tulis. Yang pertama Nabi kata, aku nak umat aku ni setiap hari sembahyang duha. Ni yang pertama. Boleh buat kot esok. Jangan buat malam ni, esok. Dan insya-Allah balik nak buat duha mendatang apa? Malam, esok. Boleh buat esok. Bismillahirrahmanirrahim. Balik buat duha. Jangan duduk tinggal dah. Tambah tuan-tuan ni pula lah pencen belakang dah. Pencen dah kot, janggut putih ke semua dah. Pencen, kerja apa pun tak ada kalut. Pagi-pagi tak kalut. Tahu kalut, sibuk. Nak sibuk apa tak ada dah. Nak hantar anak pergi sekolah macam kami, tuan-tuan pun dah cucu dah. Tak kalut apa? Duha. 2. Kalau rajin sikit, 4. Kalau rajin lagi, 6. Rajin lagi, 8. Habis tak ada, kalau tak sempat sibuk, 2. Jangan tinggal. Ni azam ni. Kita nak masuk tahun baru ni. Jangan kata tahun baru lah, start daripada esok, setiap hari, kalau boleh, jangan duduk tinggal duha. Jangan duduk tinggal duha. Boleh maklum? Jangan duduk tinggal duha. InsyaAllah, rezeki tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi murah. Cuma jangan duduk set dalam kepala rezeki itu duit. Apa makna rezeki maklum? Saya biasa sebut dalam video saya. Apa makna rezeki? Rezeki ni maknanya setiap pemberian Allah itu rezeki. Sama ada kita suka, kita tak suka, tetap dia rezeki. Apa yang Allah, setiap pemberian Allah kepada hambanya, itulah yang dinamakan rezeki. Setiap pemberian Allah kepada hamba dia. Sama ada tuan-tuan suka, sama ada tuan-tuan tak suka, tu cerita bab lain. Tapi setiap pemberian Allah kepada hamba dia, itulah rezeki. Ustaz, ya, saya alhamdulillah Ustaz, hari ni Ustaz niaga sehari 60,000 rezeki. Ustaz, saya hari ni Ustaz dapat penyakit rezeki. Kita ada benda yang kita suka rezeki, benda tak suka bala. Saya sakit Ustaz, rezeki apa? Kerana hang sakitlah Allah Ta'ala ampun dosa hang. Bukan rezeki ke? Penghapusan terhadap dosa ni rezeki tak tuan-tuan? Rezeki. Ustaz, saya Ustaz kena penyakit, doktor sahkan saya kena kanser tahap 4. Alhamdulillah. Ustaz waras ke tak? Syukur. Sebab apa dia? Sebab Allah Ta'ala bagi sebagai penghapusan kepada dosa. Doktor kata saya boleh hidup 3 ke 6 bulan lagi Ustaz. Alhamdulillah. Kamu sempat membuat persiapan. Mana rezeki? Hang tahu 3 ke 6 bulan lagi nak hidup. Satu orang, dia tak tahu bila nak mati, aksiden, mati atas jalan raya. Mana lebih rezeki dengan hang yang tahu? Doktor cakap belum tentu betul. Berlambak hauk doktor kata hidup 3 ke 6 bulan. Hidup ya tuan-tuan. Doktor tu yang mati dulu. Adik-beradik saya duduk di Iran. Anak dia nak pergi mengaji di Mesir. Pergilah buat medical check up apa semua. Kena kanser. Sakit-sakit pipi kena kanser. Budak ni nak pergi mengaji di Mesir juga. Budak perempuan. Doktor India tu kata dekat pak dia, saya rasa jangan hantar dia pergilah. Sebab dia pun telah hidup lama. Ini 3-6 bulan dia mesti mati punya. Doktor tu kata, mak ni tak bagi pi, pak ni tak bagi pi. Dia duk gagah nak pi juga, duk ketegak. Orang Kedah kata ketegak. Degil nak pi juga. Pi mengaji 4 tahun tak mati pun. Habis mengaji, dia menikah di Mesir. Pi kahwin di Mesir, pak dia dengan mak dia pi kenuri di Mesir. Dapat anak 2 orang, tak mati. Habis mengaji balik Malaysia, dia kata, ayah jom bawa pi tunjuk dekat doktor tu. Kata,
Kak dah kahwin, ada anak dah, tak mati pun 4 tahun. Ayah dia kata tak payah pergi dah, doktor tu pun dah meninggal dah. Doktor tu mati dulu pada dia. Doktor makhluk. Dia tahu ke maklum? Dia baca lah. Dia baca. Atas bacaan dia, orang yang sakit ni 3 ke 6 bulan mati. Tu bacaan dia. Bacaan dia. Kalau bacaan doktor dia kata apa dia? Saya biasa bergaduh dengan doktor. Saya bergaduh dengan doktor tu, doktor tu tak pergi, saya pergi dah klinik dia. Saya bawa kawan saya, dia kena kencing manis. Dia kena kencing manis, pergi cek kat doktor tu. Saya bukan nak bangkang, tapi cara doktor tu bercakap sombong, tu yang saya mengangat. Dia kata ni, cek, oh, you dah kena kencing manis. Doktor tu, Melayu kita. You dah kena kencing manis. Kawan saya tu. Kawan saya ni pula je lemah semangat. Dia dengar kata kena kencing manis pun serba dengar kata dia kena kanser. Dia serba hidup ni kelam, tak ada nur dah, tak ada cahaya dah, baru kena kencing manis. Dia kata, betul dia tanya doktor tu, kencing manis saya tinggi tak? Tinggi. You tak jaga ke? You makan tak jaga ke? Dah kawan sakit, anduk marah pula. Sebab tu saya kata tak ada hikmah doktor ni. Tu saya nak buat macam mana untuk bagi sembuh penyakit ni. Kencing manis tak boleh sembuh lah. You makan ubat, dia boleh kawal lah. Sembuh tak boleh lah. Saya ada dengar dia nak kata bagi dia habis bercakap, kita nak bercakap pula. Dia kata tu, tak ada. You makan ubat, you boleh kawal lah kencing manis. You tak boleh lega. Dia ulang kat 3-4 kali, saya pun mencelah. Saya kata minta maaf doktor, saya nak cakap sikit. Ya, sila. Saya mengaji, doktor. Dalam pengajian saya jumpa hadis Nabi. Nabi kata, setiap penyakit ada penawar. Nabi kata. Dia pun diam. Dia kata tak, ni kencing manis memang tak ada. Saya kata no. Nabi kata. Doktor baca kitab doktor, saya baca kitab saya. Kitab doktor yang kata tu, puak-puak tu, perubatan ni, hak kapiak ni kata tak ada penawar. Saya baca kitab saya, yang kata Rasulullah. Doktor kenal tak? Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Kenal tak? Dia diam. Dia kata setiap penyakit ada penawar. Kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit ada penawar. Dia pun diam. Saya kata doktor bercakap, berlapik sikit negeri. Mungkin kajian doktor, kajian perubatan, tak jumpa lagi penawar kadar kencing manis. Tapi berlambak yang duduk ni, dia bagi ubat, kena berapa ratus, kita keluar. Saya kata kat kawan saya, jangan duk jumpa dah doktor ni. Jom aku nak bawa hampir jumpa satu doktor ni, anak murid aku. Dia jumpa. Dia ni doktor pakar dekat satu hospital swasta ni, doktor pakar. Dia mak pak dia orang agama bagi, tapi kawan saya ni macam gelap dah dunia. Saya bawa tu, saya kata ni tengok Zat. Dia kata ni doktor tengok Zat dia ni. Bila doktor ni mengaji, dia kata pada Allah, pakcik, jangan ada usah hati lah pakcik. Oi, kencing manis ni benda biasa. Oh, muka kawan ni lain dah. Dia tanya doktor tu, boleh ke lega? Ish, pakcik yang tak boleh nak sembuh ni, orang yang mati nak hidup balik tak boleh. Yang lain semua boleh. Muka ada ceria, muka ada senyum. Makan. Dia buat perubatan. Dia cek. Dia kata, nah pakcik balik makan ubat ni. Pantang, jangan duk makan yang ni, nasi kena korang. Buah-buahan boleh makan, tapi buah-buah macam ni tak boleh makan. Dia cerita semua apa. Dia kata yang penting disiplin. Disiplin dalam diri. Buat. 2 bulan lepas tu dia panggil cek pula. Daripada sebiji tinggal setengah biji. Alhamdulillah kawan saya lah ni tuan-tuan ni bebas kencing manis. Disiplin dia maklum kan. Mai doktor tu tak ada ni kira bawa mai mati ni. Kencing manis ni bawa mai mati ya. Mampu. Tak ada.
Syifa'un likulli da'. Habatus sauda tu kan Nabi kata penawar kepada segala penyakit. Illa sam, kecuali mati ya. Tuan-tuan mati nak pergi hidup balik, taubatlah hum. Tak boleh dah tuan-tuan, dia bertalak 3 tak boleh hidup balik dah. Kalau mati, lain pada tu boleh. Baik, balik. Ni yang pertama Nabi suruh. Semayang duha. Rezeki akan murah. Yang kedua Nabi kata apa dia? Kalau tidak memberati umat aku, benda yang kedua aku nak suruh umat aku buat ni apa dia? Puasa tiap-tiap bulan, paling kurang 3 hari, yang dipanggil hari putih tu. Tak larat, Isnin Khamis. Buat. Yang ketiga Nabi kata, yang ni buat malam ni. Kalau tak memberati umat aku, yang ketiga Nabi kata apa dia? Wa an autir qabla an arqad. Sembahyang witir sebelum hampa lena. Nabi kata. Balik buat witir sebelum lena. Jangan duk tunggu Ramadan ya. Ni Ramadan baru nak buat. Luar Ramadan kata buat dah. Witir sebelum lena. Ni yang pertama. Nabi tanya sahabat, siapa di kalangan hampa yang berpuasa hari ini? Abu Bakar kata, ya, saya ya Rasulullah. Yang kedua Nabi tanya, siapa dia hari ini yang mengiringi jenazah? Sebab mengiringi jenazah ni salah satu daripada 6 hak yang kita kena tunai kepada orang Islam. Nabi kata hidup kita ni ada hak. Sesama Islam ni ada hak. Ada 6 hak. Hakul muslim alal muslim sittun bil ma'ruf. Ada 6 hak yang kena tunai. Salah satunya apa dia? Wa yatba'u janazatahu idza mata. Bila mati, iringlah jenazah pergi ke kubur. Dia tunai hak hari itu. Nabi tanya, siapa hari ini yang mana mengiringi jenazah? Abu Bakar kata, saya ya Rasulullah. Yang ketiga Nabi tanya, siapa hari ini bagi makan dekat orang miskin? Siapa hari ini bagi makan dekat orang miskin? Abu Bakar juga jawab, saya ya Rasulullah. Sebab sahabat tanya, apakah amalan yang istimewa, yang afdal kita buat? Nabi kata, afsyus salam. Jumpa orang panggil salam. Wa at'imut ta'am. Kena suka jamu orang makan. Terutamanya orang miskin. Bagi makan. Yang keempat Nabi tanya, siapa hari ini yang ziarah orang sakit? Abu Bakar jawab, saya. Lalu Nabi kata pada, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Nabi kata tidak berhimpun 4 kebaikan ni. Nabi kata 4 ni. Yang pertama Nabi kata puasa. Yang kedua Nabi kata jamu orang miskin makan. Yang ketiga ziarah orang sakit. Yang keempat iring jenazah. Tidak berhimpun 4 perkara ni kepada seseorang illa kecuali dakhalal jannah, dia layak untuk masuk syurga. 4 perangai ni buat boleh masuk syurga. Berhimpun. Yang pertama puasa. Esok Khamis puasa. Sama tuan-tuan ni pula tak kalau pencen ni tuan-tuan. Syukurlah saya nak abang Pak Long, pencen sihat. Yang ni cukup kena bersyukur tu. Berapa ramai ada orang pencen hari-hari lah dia kerja pencen tu piak teriak. Lah duduk mana, orang duduk di rumah, dia duduk di hospital berselerak wayar aku atas muka tu sampai tak nampak muka. Tuan-tuan alhamdulillah sihat. Kawan ayah saya minggu lepas pencen, hari ketiga pencen nikah seorang lagi, tanda dia sihat. Tuan-tuan janganlah dia buat lagu tu, saya tak ajar. Nak maklum nak? Dia nak cari pasal lah, ujung-ujung ni. Kan maklum bagi. Bagi lah. Macam bagi tadi, saya mengajak di Simpang Pulai. Saya tanya ni, kuliah muslimat. Saya kata ni maklum-maklum bagi tak? Suami maklum nikah lain. 2, 3, 4 orang tu steady lah. Bagi je. Cek-cek janda. Patutlah dia bagi tuan-tuan. Cek-cek janda. Cuba bini orang tobat tak bagi lah. Kawan ayah saya pencen dan sebelah tu. Hari ketiga pencen nikah lain. Tu tanda sihat.
Syukur tuan-tuan. Saya bila tengok orang tua lah, saya tengok orang tua. Bila dia tua, dia sihat. Saya seronok tengok tuan-tuan ni. Bukan semua orang dapat. Tu kata rezeki. Tuan-tuan try cek tengok. Pak Long, Mak Long cuba cek tengok. Hak sebaya dengan Mak Long, Pak Long. Yang sama-sama umur. Berapa ramai dah jalan lagu tu ya? Umur berapa Mak Long? 68 Ustaz. Alhamdulillah. Sihat. Sihat. Saya pergi Mekah itu ni. Jumpa dekat Madinah. Makcik tu dia main tegur saya. Ustaz. Assalamualaikum. Saya menjawab. Waalaikumsalam. Ustaz datang bila? Sampai bila? Saya kata ni baru sampai hari yang kedua. Oh, dia orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan. Apa? Jempul apa? Saya kata ni, dia duduk tolak anak dia. Saya kata ni, siapa dia ni makcik? Anak saya Ustaz. Anak. Oh, anak. Tak sihat ke? Ya, dia stroke. Lumpuh. Oh. Umur berapa? Umur 42 Ustaz. Oh. Makcik 68. Sihat macam mana? Alhamdulillah. Boleh jaga anak dia, tuan-tuan. Anak dia aksiden. Aksiden belah kepala. Doktor kata dah risiko belah-belah kepala ni lumpuh ya. Belah kepala ni. Jadi pendarahan dalam kepala tu. Dia duk cerita kat dia kata tu doktor buat masuk tiup tu kot celah otak tu sedut darah. Uish. Lah kali lumpuh. Tak ingat apa lumpuh. Alhamdulillah 68. Sihat. Tolak anak dia tuan-tuan ni. Subhanallah. Saya cukup seronok tengok orang tua sihat. Bak saya ni maklum umur 33. Nak sampai umur maklum ni umur 30 tahun lebih lagi lah. Sekali hidup lagi dah baru nak sampai umur tu. Dan belum tentu saya sihat kan tuan-tuan. Tuan-tuan tengok relax. Boleh main mengaji walaupun tidur. Sihat lah tu tuan-tuan. Dia lena tu biasalah. Gula dia naik sikit-sikit tu. Dia letih. Nak buat macam mana nak? Saya kata dah. Tuan-tuan nak tidur, tidurlah. Tapi tidur sikit-sikit sudahlah dalam kuliah ni. Jangan sikit-sikit tidur. Beza tu. Tidur sikit-sikit, okey. Jangan sikit-sikit tidur. Boleh main kuliah, boleh duduk bersila. Sebab tu saya bila kuliah, saya tak lama tuan-tuan. Lebih kurang sejam nantilah tuan-tuan bersila, saya tahu macam-macam keadaan duk ada tu. Ada yang serupa bapa anjing duk kokak perut betih pun ada. Kebas habis pun ada. Jangan lama sangat, relax. Sihat, Alhamdulillah. Sebab tu buat. Nabi suruh buat. Ni dia. Hampa nak masuk syurga, 4 perangai ni Nabi kata, buatlah. Nabi kata buat. Baik, keterangan. Jasa dan pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangat banyak. Ni Dr. Syekh kita kata. Nak cerita jasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni cukup banyaklah. Beliau antara orang yang paling awal memeluk agama Islam. Selepas itu beliau berdakwah kepada rakan-rakannya dan membebaskan ramai hamba abdi yang disiksa kerana memeluk Islam. Allah memilihnya sebagai teman Nabi ketika berhijrah ke Madinah. Dalam ramai-ramai para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, Allah memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai peneman Nabi ketika mana peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lain pi. Tuan-tuan, bayangkan yang duduk dengan Nabi Sayyidina Abu Bakar. Kalau mati, mati ya. Dan ingat senang tak? Nak mempertahankan yang dia gadai adalah nyawa. Bukan masa depan, nyawa. Yang dia gadai adalah nyawa. Bukan masa depan, tapi nyawa yang dia gadai. La hawla wa la quwata illa billah. Duduk dengan Nabi. Keluar jalan malam dengan Nabi. Kalau musuh dapat, habis tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan lah yang tuan-tuan duk geram Israel ni. Tuan-tuan marah ni, duk teringat dekat Palestin, Gaza ni. Tiba-tiba takdir katalah Perdana Menteri Umum. Bagi rakyat Malaysia yang nak bersama-sama membantu, membela tanah Gaza, sempadan dibuka. Tuan-tuan mau pergi? Taubatlah. Demonstrasi boleh.
Dia ikat tu bendera Palestin tu dari kepala sampai buku lali penuh. Tiba-tiba kerajaan umum, siapa nak pergi Gaza, pergi. Tobat. Pergi belum tentu boleh balik. Malah pergi tu belum tentu balik. Cuba tengok dalam video-video tu. Tengok, saya ada masuk dalam grup Telegram mereka tu, tengok video-video tu. Ni dia buat video terakhir sebelum mati ni, dia buat video lah rumah tu. Duk dengar kat luar tu bunyi duk tembak kat luar. Bom. Wartawan tu dia buat, dia kata ni video yang terakhir mungkin aku selepas ni mati. Aku harap kepada seluruh umat Islam yang berada di dunia, teruskanlah membantu kami yang berada di Gaza untuk menyelamatkan tanah air kami. Luar tu Ui, taklah tuan-tuan ni. Maklum berani, maklum. Maklum. Nak jumpa tentera Israel berani apa? Jumpa JPJ, Roblok mentariak tepi jalan. Berhenti tu Roblok JPJ. Rotek dia mampu kemarin. Woi, kuat. Rotek kereta dia mampu kemarin. JPJ buat Roblok, berhenti teriak tepi jalan. JPJ kata, ya makcik berhenti buat apa? Kata tahan makcik pun. Makcik minta maaf lah. Baru jumpa JPJ. Tapi perang dengan tentera Israel lagu mana? Tuan, kita pi tu belum tentu boleh balik. Ni dia Sayyidina Abu Bakar, teman Nabi. Dalam peristiwa hijrah. Naik tu ke Gua Sur. Siapa yang pergi Mekah tengok tu. Tu dia punya naik tu. Dia punya duk panjat bukit tu. Bukan hiking macam lah ni maklum. Yang kaki hiking cuba naik tengok Gua Sur. Tengah lagu tu ya. Saya bisa naik sekali. Turun-turun. Tak naik dah. Bela. Berbelas tahun dulu saya naik sekali maklum. Oi letih. Letih. Sekali naik sudah lah. Ada saksi dah. Nah Gua Sur tu pun bersaksi dah. Saya bisa naik. Duduk. Duk. Teriak ni sedih ni. Tinggal harta, tinggal keluarga, nak bersama dengan Rasulullah. Tujuan dia apa dia? Nak membawa Islam. Tu ya tuan-tuan. Bukan ada bayaran apa. Tak ada bayaran apa. Hari ni kami ustaz-ustaz ni nak main mengajar. Orang bagi macam-macam. Cuba tuan-tuan buat lupa tengok Teguh Hati tengok. Dia nak main lagi tak ustaz tu bulan depan? Try tengok, saya nak minta pihak masjid, try tengok. Try test mana-mana ustaz. Cuma jangan malam saya, malam ustaz lain, try tengok. Jangan try malam saya, jauh sangat. Try tengok, buat lupa 3 bulan, bukan dak. Telefon bulan ke-4, ustaz nak kuliah malam itu. Allah, saya dah bagi tarikh tu untuk ceramah. Bukan tak main dah. Sayyidina Abu Bakar, bukan ada apa. Bukan Nabi boleh janji apa-apa jawatan kepada dia. Abu Bakar, kalau kita sampai di Madinah, hang aku angkat jadi menteri-menteri ini. Dah. Betul-betul dia buat untuk Islam. Betul-betul dia buat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ada jaminan apa. Bukan ada janji apa. Duduk dalam gua. Mai apa-apa. Kabiak Quraisy duduk-duduk. Berpeluh Abu Bakar ketak. Nabi kata, jangan takut. Jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama-sama dengan kita. Duduk pula tentang bukan tak dengar tu. Ustaz-ustaz duk cerita ma'an hijrah tu. Mai pula ada binatang berbisa patuk dia. Nabi tidur atas riba dia. Patuk dia. Dia tahan tak gerak Nabi. Sampai air mata dia jatuh kena pipi Nabi. Nabi buka mata, Nabi tanya pasal apa wahai Abu Bakar? Tengok-tengok tu ada yang riwayat kata scorpion, kalajengking. Ada yang kata ular orok-orok. Patuk sampai mampuih binatang tu. Makna patuk sungguh. Tuan-tuan nak pergi duk condemn Sayyidina Abu Bakar. Ni macam pokok Syiah duk condemn ni. Abu Bakar dilaknat, Umar dilaknat. Hang yang nak laknat ni apa? Hang cuba tengok jasa hang terhadap Islam ni macam mana. Berapa orang yang Islam di tangan hang? Cuba tanya diri tu.
Mak Long hidup lama mana ada Mak Long? 60 tahun dah Ustaz. Berapa orang dah Islam di tangan Mak Long? Seorang pun tak ada Ustaz. Nak condemn sahabat. Nak condemn sahabat. Mak Long hidup berapa tahun dah Mak Long? 70 tahun dah Ustaz. Berapa orang dah Islam di tangan Mak Long? Bayangkan kalau 70 tahun, saya nak tanya ada tak 7 orang? 10 tahun seorang Islam di tangan Mak Long. Tak ada Ustaz. Itu kita nak condemn sahabat. Nak condemn sahabat. Ya iyalah. Ni buat Syiah ni. Itu dia. Jasa Sayyidina Abu Bakar. Nak bagi tahu jasa Sayyidina Abu Bakar bukan kaleng-kaleng punya. Teruk Mak Long ni. Hijrah ni bukannya mudah-mudah Mak Long, teruk. Allah Ta'ala pilih di kalangan sahabat, Allah Ta'ala pilih. Macamlah Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman kan Abdul Rahman bin Auf, saya lupa dah. Bawa Atta daripada Mekah. Di antara Sayyidina Uthman ataupun Abdul Rahman, dua-dua. Bawa Atta daripada Mekah. Ditahan di pertengahan jalan oleh puak-puak Abu Jahal dengan Abu Lahab. Ni nak pergi mana Atta ni? Dia kata nak pergi ke Madinah. Kekayaan aku nak bawa ke Madinah. Abdul Rahman bin Auf kata. Dia kata, no. Tadi. Sebab kalau dia ni bawa Atta dia, ahli sirah kata, Atta dia ni kalau bawa, lumpuh ekonomi Mekah. Kaya sungguh Pak Long, bukan kaya lagu kita. Kita ni belagak kaya. Orang kaya sungguh ni, dia bukan nak menunjuk kekayaan dia. Saya baru ni tuan-tuan, saya pergi satu rumah, dijemput saya pergi ceramah. Saya pergi ceramah dekat satu rumah tokoh korporat Malaysia. Saya tak merabak nama apa, saya kamera banyak malam ni. Pergi ceramah. Duduk rumah ni tuan-tuan, biasa ya. Masuk rumah dia, tengok perabot dia, biasa ya, korporat. Tu kata orang kaya betul. Kaya betul. Dia ajak saya keluar, saya mau keluar. Saya tengok kasut dia dengan kasut saya. Kasut saya mahal. Kasut saya mahal. Saya beli kasut saya RM49, 9 kubang. Saya ingat kasut dia tu RM15 ya. Biasa ya. Duit berlambak. Biasa ya. Orang ni kalau dia ada betul, bukan dia menyombong. Tengok pok-pok apa, founder produk baru nak naik. Allah, dia belagak tu dapat longoi. Naik kapal terbang bisnes kelas. Habis satu Malaysia dia tunjuk ke orang. Hak kawan ni bukan naik kapal terbang bisnes kelas, ada private jet. Haram tak kata ke orang pun. Dia nak maklum. Kadang-kadang bukan dia duduk bisnes kelas pun, dia duduk ekonomi kelas. Dia lintas ke depan bisnes kelas. Dia duduk ambil kemak, dia bangkit duduk belakang. Nak upload dekat IG. Tu kata zaman law ni, hidup penuh dengan kemunafikan. Duduk. Dia buat berapa kali tu? 5 minit lah, nak tangkap kemak. Mau duduk belakang, dia upload. Doakan perjalanan ini diselamat. Oi, orang pun komen, oi, duduk bisnes kelas, padahal duduk ekonomi kelas, keras je tok kong belakang tu ya. Nak tunjuk apa maklum. Saya kalau orang bagi bisnes kelas dengan ekonomi kelas, saya pilih ekonomi kelas. Kalau boleh saya nak duduk dekat ekor belakang. Sebab apa? Cepat sampai. Kapal terbang bila landing, geng belakang sampai dulu tuan-tuan. Saya tayar belakang, turun dulu baru tayar depan. Duduk. Nak tunjuk apa maklum? Kita naik kapal terbang bisnes kelas, kita nak tunjuk buat apa? Kekayaan, kemewahan untuk dirasai, bukan untuk dipamerkan. Siapa lelaki bini pun? Yang nak mesra dengan bini, hang nak bubuh dalam sosial media tu pasal apa? Betul tak? Perkahwinan, kebahagiaan ni untuk dikecapi, bukan untuk dipamer. Batu banyak dah ada tunjuk bahagia dalam Facebook, dalam TikTok, dalam IG. Lah kali jahanam tu kedua. Sebab tu orang kalau dia rajin tunjuk, dia bukan ada apa-apa pun tuan-tuan. Kepura-puraan.
Macam Mak Long dengan Pak Long nikah lama mana dah? 42 tahun dah. Tak cerai pun. Tak tunjuk ke orang pun. Bahagia ambil lah. Main masjid sekali naik motor dua-dua duduk olahraga. Relax dia, tak ada tunjuk ke orang pun. Tidak Mak Long. Ni buka stokin lelaki pun nak tunjuk dalam Facebook. Apa? Dia tak lah ni. Oh, dia buka stokin lelaki dia nak tunjuk dalam Facebook. Ada Pak Long tu saya duk tunjuk dia tak Pak Long tak. Allah. Duduk di kampung saya. Tengok Allah. Buka stokin lelaki pun nak buat dalam Facebook. Pak Long tu kata tu Ustaz. Mak Long hang buka seluar aku pun tak cerita ke orang dia kata. Orang dulu punya bahagia. Betul tak? Dia kuih lama dia kuih merapu dah ni. Kebahagiaan untuk dinikmati. Kemewahan untuk dinikmati. Tak payah duk tunjuk ke orang. Orang ni kalau ada betul, dia tak tunjuk. Hak tak ada tu yang dia nak tunjuk ke orang tu. Dia nak tunjuk ke orang kata dia kaya. Padahal tak ada apa pun. Baik. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ditahan reta dia. Reta dia. Dia nak bawa pergi Madinah. Tak dibagi. Kata Abu Jahal in the gang, dia kata apa dia? Kekayaan yang kamu bina daripada hasil Mekah, jangan kamu bawa kekayaan tu keluar daripada bumi Mekah. Saya minta 5 minit lagi, boleh? Nak? Saya minta 5 minit tu saya berhenti ya? Boleh nak? Kan nak berhenti azan dulu? Terus 5 minit ke nak? Tu saya berhenti ya? Zaman lah ni mengajak orang kali lama-lama tuan-tuan ni. Macam-macam surat sampai. Bukan masjid tuan-tuan dan masjid lain. Macam-macam surat sampai pejabat agama. Lewat 5 minit surat sampai. Allah. Payah nak mengajak. 5 minit kita mati. Tuan-tuan kan hantar surat apa? Siapa hantar? Mati dalam masa 3 hari. Kekayaan yang kamu bina daripada Mekah, jangan kamu bawa keluar daripada Mekah. Tak boleh. Tak boleh. Lalu dia pun tinggal. Dia kata nak kata aku ambil. Jangan halang aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dia maklum iman para sahabat. Tiba-tiba kita nak pergi condemn para sahabat, janganlah. Kita siapa? Suluh muka dulu. Kita ni siapa yang nak pergi condemn sahabat, yang nak pergi hina sahabat, yang lagi jahatnya melaknati sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni yang kata pok-pok Syiah ni. Hadis di atas menunjukkan kesolehan Abu Bakar radhiyallahu an yang luar biasa. Beliau diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli syurga kerana kebaikan, iaitu berpuasa sunat, menghantar jenazah, memberi makan kepada orang miskin dan menziarahi orang sakit. Kerana amalan Sayyidina Abu Bakar ni, Nabi mengatakan bahawa Abu Bakar dia hidup lagi. Bukan dia tak hidup, dia hidup lagi. Dia hidup lagi Abu Bakar ni. Waktu Nabi sebut ni, dia hidup lagi. Lalu Nabi kata apa dia? Dia masih hidup. Nabi kata ni dia ahli syurga. Yang cakap tu Rasulullah, bukan ustaz akhir zaman macam saya ni. Yang mengiktiraf Abu Bakar sebagai ahli syurga adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa dia? 4 benda ni dia buat. Sebab tu malam ni saya nak mengajak diri saya dan tuan-tuan, marilah kita mencontohi Sayyidina Abu Bakar. 4 amalan ni. Yang pertama puasa. Maklum tak? Paling kurang sebulan 3 hari maklum hari putih. Yang kedua, kita ni kok mana pun maklum, setiap hari ke ataupun seminggu sekali ke, jamu orang susah makan. Yang ketiga, kalau dengar ada orang sakit, ziarah. Yang keempat, kalau ada orang yang meninggal dunia, iringlah jenazah dia pergi dekat kubur. Mudah-mudahan balasan yang diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar itu juga Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah bulan depan kita sambung pada hadis ke-34, iaitu ringan tulang. Mudah-mudahan apa yang saya sebut pada malam ni
ada manfaat untuk diri saya dan diri kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata. Akhir kalam macam biasalah. Di luar sana, tuan-tuan Nabi salat fardu Aisyah tengok tabung-tabung besi ada dekat jalan pintu-pintu keluar sana, tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Tuan-tuan boleh menyumbang ke dalam tabung tu, dan juga ada produk Tok Koko di luar sana insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Allah. Illa alladhina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.